Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa nabiyyina al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Thumma qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah dengan bertakwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal, wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kalian semua agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa. Di hari yang penuh barakah ini, marilah kita sama-sama bermuhasabah diri kita sebelum kita dihisab dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang dinyatakan di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang dimana tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak, melainkan sesiapa yang datang dengan hati yang sejahtera. Di hari yang penuh kemuliaan ini, marilah kita sama-sama mengimbas kembali pesanan dan wasiat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sepanjang zaman. Di zaman yang penuh dengan ujian dan cabaran ini, di zaman yang penuh dengan jalan-jalan dan cabang-cabang yang boleh menjerumuskan kita ke dalam api neraka, hanya satu jalan sahaja yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jalan Islam, jalan yang mengikut panduan dan acuan Al-Quran dan As-Sunnah. Di saat ini kita menyaksikan bahawa tekanan demi tekanan yang berlaku terhadap umat Islam di seluruh pelosok dunia. Islam dilabel sebagai agama pengganas. Hukum hakam Islam tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya. Islam dizalimi dan ditindas, sebagaimana yang telah berlaku ke atas umat Islam di Uyghur, sebagaimana yang telah berlaku ke atas umat Islam di Rohingya, dan sebagaimana yang telah berlaku ke atas umat Islam di Palestin yang dijajah tanah air mereka, yang terdapat padanya Masjidil Aqsa, merupakan kiblat pertama umat Islam. Apa yang berlaku pada umat Islam pada hari ini adalah satu perkara yang berulang, sebagaimana yang telah berlaku terhadap umat Islam di zaman dahulu, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Nabi Nuh berdepan dengan golongan Al-Malak di zamannya. Baginda dituduh dan dilabel dengan tuduhan yang jahat, namun baginda bersabar. Orang-orang yang beriman yang mengikutnya turut bersabar. Setelah tibanya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka turunlah pertolongan daripada Allah. Dibinasakan kaum Nuh, diselamatkan orang-orang yang beriman. Begitu jugalah yang berlaku terhadap nabi-nabi setelah daripada itu, iaitulah Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, yang berdepan dengan musuh-musuhnya daripada golongan Al-Malak. Sidang Jumaat sekalian, marilah kita sama-sama mendengar dan merenung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Bada al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Bermula Islam itu dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana ianya bermula. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Ketika agama Islam dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, baginda pada ketika itu sangat dikenali sebagai seorang yang benar, seorang yang amanah, sehingga baginda digelar sebagai Al-Amin. Namun setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama Islam, penduduk di Mekah menentang baginda dengan tentangan sekeras-kerasnya. Ada di kalangan sahabat yang dibunuh, dihalau keluar daripada kota Mekah. Dan kebanyakan daripada sahabat yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu adalah dalam golongan al-mustad'afin, iaitulah golongan fakir-fakir, miskin, golongan hamba-hamba. Padahal baginda pada ketika itu terkenal dengan seorang yang baik di kalangan mereka. Para sahabat Nabi merintih. Ada yang datang berjumpa Nabi, dan di antaranya adalah Khabbab. Seraya berkata, "Wahai Nabi, kenapakah engkau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan pertolongan kepada kita?" Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Khabbab, ketahuilah bahawa orang-orang yang beriman, nabi-nabi di zaman dahulu, diuji dan diseksa dengan lebih dahsyat lagi berbanding dengan kita. Ada di kalangan mereka yang digergaji sehingga terbelah dua, dibunuh dengan sekejam-kejamnya. Ada yang direbus dengan air yang mendidih. Lalu mereka berkata kepada nabi mereka, sebagaimana seperti kamu meminta pertolongan daripada Allah, lalu Allah menurunkan pertolongan. Ketahuilah wahai sahabat bahawa pertolongan Allah itu sangatlah hampir." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.